Orang yang zikir pelan. Kalau dalam kitab sebut, Allah SWT, para ulama sebut zikir ni sebenarnya ada 3 peringkat manusia. Yang pertama, orang zikir yang zikir jahar. Yang kedua, zikir dia tak jahar dah, dia tak kuat dah, dia pertengahan, kuat pun tak, deras pun tak. Yang ketiga, peringkat zikir Allah. Yang ketiga, dia zikir secara perlahan. Minta maaf, semua ada 4. Yang keempat, dia tak sebut kalimah zikir, tapi hati dia tak lupa Allah. Ni 4 maqam. Yang pertama, maqam orang yang dia zikir jahar tapi hati dia tak hadir. Orang bila hati dia tak hadir, nak zikir ni hati tak hadir, dia kena kuat sikit. Subhanallah, subhanallah. Duduk di rumah, kunci bilik sebelum main semayang subuh, duduk zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil merayu pada Allah, ingat Allah. Sebut ya Allah tentu sebab apa? Sebab nak bagi hadir hati, bantu hati. Sebab kita jenis hati kita keras, susah nak ingat Allah, kena kuat, bantu hati. Tapi macam mana kita ni kalau hati kita susah nak ingat Allah, kita zikir pelan, tak sesuai. Ya Allah, ya Allah, ngantuk. Sebab kita tak masih belum masa kasih, belum hidup mati kita. Tapi kena ingat juga, kalau ada orang, Allah SWT, mengganggu orang lain, contoh Allah SWT, orang duk semayang, pelanlah sikit, jangan ganggu orang. Allah. Ni maksud dia apa? Zikir yang tak mengganggu orang lah. Dalam bilik kita ke, ataupun kita masjid orang tak datang lagi ke, zikir lah. Faham? Allah SWT. Okey. Adapun ada juga orang kata, ni hukum, orang kata apa? Imam tak boleh wirid kuat. Kenapa? Ada orang yang masbuk mengganggu. Okey. Ni ada 2 cara. Yang pertama, imam perlahankan suara. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah, kalau imam tu tak nak perlahankan suara dia pun tak apa. Allah. Tapi dia ada masjid tertentu dia panggil masjid rotib. Dia ada masjid rotib, masjid ghairul rotib. Masjid rotib maksud dia apa? Masjid yang telah ditentukan, Allah SWT, solat jemaah dia pukul berapa dan sebagainya, dan telah ditentukan wirid-wirid tertentu untuk dibaca. Maksud dia apa? Semua orang kena disiplinkan diri dia, datang awal, wirid sama-sama ataupun semayang sama-sama. Kalaulah dia kata apa? Allah SWT, dia pun ni wirid apa? Sebab apa? Aku ni nak semayang, aku ni masbuk ni. Jangan salahkan orang. Kenapa kamu datang lambat? Salah diri kamu. Tapi bagi masjid yang kata ulama, yang ghairul ratib, yang masjid yang bukan tetap solat jemaah dia, tempat orang singgah. Contoh RNR, Masjid Taman Surau RNR. RNR tak sunat kita berzikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa waktu tu? Memang masjid tu jenis orang singgah semayang. Habis ni semayang, dia ni bangun semayang pula. Ni semayang, bangun semayang pula. Adapun masjid yang jenis tetap dah time waktu dan saat itu boleh berzikir apa semua. Dan orang yang dikata ganggu itu bukan salah kita, salah dia lambat. Okey. Tapi sebaiknya saya anjurkan apa? Kita menghormati semua, marahi semua. Apa dia? Terendahkan sikit suara. Tak tinggi sangat. Allah SWT. Kalau tinggi juga, tinggi sikit tak apa, tak masalah apa. Sepatutnya kalau kita hamba Allah, waktu kita dengar wirid, lagi hadir hati kita pada Allah. Peliknya bila semayang masbuk, orang zikir, dia kata ganggu solat dia. Saya pelik ni benda ni. Saya pelik. Sebab dia zikir tu sebut nama Allah. Semayang untuk apa? Aqimis salata li dzikri. Quran surah Taha. Dirikanlah solat untuk ingat aku. Zikir tu nak peringat kita pada Allah. Akhirnya dia semayang, dia kata apa? Ganggu aku. Apa dia ni? Pelik. Kamu hamba siapa? Kamu solat untuk siapa? Sepatutnya bila kita semayang masbuk tu, imam duduk wirid, subhanallah, subhanallah, kita lagi rasa Allah, Allah. Lagi payah nak lalai. Kenapa? Di luar tu ada sebut nama Allah, dalam hati kita pun hadir ingat Allah. Sebenarnya lagi bagus. Allah sana tak apalah. Dia tak apalah kita raih semua orang, kita rendahkan suara Allah dan sebagainya. Tapi kalau macam surau kita ni, masjid-masjid yang tetap, tak apa. Wirid lah, tak ada masalah apa. Okey, Allah SWT. Terus. Allah SWT. Tapi kalau orang yang tak wirid, jangan kita tuduh dia pula. Wahabi ni, jangan macam tu pula. Jangan, jaga adab kita. Tengok imam ni tak wirid. Jangan. Mungkin imam tu hari tu sakit perut, singgah-singgah masuk masjid, tengok tak wirid. Tambah pula imam tu letak macam ni. Lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tu buat macam ni. Dia letak ni, dia bangun, dia balik. Kita tahu astagfirullahalazim. Geng mana ni? Faham mana ni? Jangan tuduh orang. Jangan cepat cop orang. Mungkin dia sakit perut. Mungkin waktu tu dia nak buang air besar dan sebagainya. Ataupun nak kencing, nak buang air kecil apa semua. Sangka baik lah. Kena sangka baik banyak-banyak. Sebab benda tu sunat. Tak bertengkar. Siapa nak buat lah. Tak buat sudah. Jangan bertengkar. Jangan jadikan benda tu sampai kita meletakkan dia ni sesat, dia ni. Jangan.
Benda tu sunat. Okey, kamu nak buat, okey buat. Kamu tak mau buat, tak buat. Tapi bagi orang yang buat ada kelebihan. Kenapa dia berzikir? Bagi orang yang tak berzikir, duk komplain dengan zikir, dia zikir tak? Dapat pahala zikir tak? Tak dapat. Allah SWT. Kenapa? Dia buang masa dia untuk bercakap, untuk mengata orang lain. Sedangkan orang ni tak kata kat orang tapi dia berzikir. Dia dapat pahala, kamu tak dapat pahala. Kenapa? Kamu buang masa untuk mengata. Itu adab dalam Islam ni kena penting. Sebab kan dalam ni banyak sikit krisis ni kan. Kita kena hormati semua. Hormati semua. Allah SWT. Apa dia? Carilah persamaan, jangan cari perbezaan banyak sangat. Okey. Kita tengok kita ni jenis tak mau wirid pas sembahyang. Okey, jangan kata kamu wirid. Tak apalah, kamu buat. Aku tak mau buat, aku balik. Okey. Kita ni yang wirid ni tengok imam tak wirid macam mana? Jangan pula pergi kat imam. Imam nak tanya sikit. Imam ni apa duk ngaji kat siapa? Jangan sakiti imam tu. Kena imam tu garang, tampak dia terus Allah nanya. Jangan sangka baik. Mungkin masjid ni dia ada apa-apa kot. Macam tu. Dengan cepat-cepat. Tu dia. Ini barulah jadi apa? Kita berkasih sayang. Baru kita meraihkan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah SWT. Dia punya ijtihad dia dalam mazhab dia hukum sunat muakkadah hukum dia kunut di solat subuh. Tapi waktu mana Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Ahmad, itu murid dia, Allah SWT. Imam Ahmad tak mengamalkan kunut kerana dia pun ijtihad, dia ada ijtihad dia. Allah SWT. Dia ulama hadis yang jadi perbezaan pendapat tu sebab apa? Sebab masing-masing mengikut kefahaman masing-masing tentang Quran dan hadis. Kita tak boleh salahkan perbezaan pendapat ulama. Kenapa? Ayat Quran, hadis, banyak kalimah-kalimah ayat-ayat Quran dan hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad keluarkan satu Allah hukum yang maksudnya yang luas makna dia. Banyak makna boleh faham. Ulama ni dia faham makna macam ni. Ulama ni faham makna macam ni. Maksud dia syariat ni tak diturunkan dengan ketat. Terus macam tu. Terus makna macam tu, tak ada makna lain ada. Ulama ni faham macam ni. Makna ni ulama ni faham macam ni. Allah senang amat. Kita ni kalau suami, kalau kita ni isteri, suami kita mati, dalam mazhab Syafi'i ada waktu iddah dah. Mazhab lain pula. Dia beza pendapat ni sebab apa? Sebab ayat Quran tu. Ayat Quran yang makna tu boleh ditakwil dengan banyak makna. Sebab datang turun ayat tu, ayat yang luas makna dia. Menyebabkan ulama ni ambil makna ni, ulama ni. Itu sebab kalau orang yang salahkan imam-imam, apa imam-imam ni beza pendapat, sebenarnya dia salahkan Allah, dia salahkan Nabi Muhammad. Allah dan Rasulullah lah yang Allah SWT mengeluarkan satu hadis ataupun ayat Quran yang ayat tu tak ketat, boleh dipahami dengan banyak makna untuk apa? Memudahkan umat. Kalau umat tak mampu nak ikut mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i, ikut mazhab taklid, boleh taklid. Kalau dah sempit dan sebagainya lah, untuk memudahkan kita sebenarnya. Okey. Dan sebab apa perbezaan itu berlaku? Fahaman. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia tak tuduh Imam Ahmad tu macam-macam. Dia pergi tempat Imam Ahmad, dia tengok tempat ni orang mengamalkan mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Waktu tu Imam Ahmad tengok guru dia mai. Bila guru dia mai, dia suruh guru dia imam. Jadi imam. Dia suruh guru dia jadi imam. Imam subuh. Imam Ahmad ni nak murid dia di belakang. Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i tak baca kunut nak itu. Tak baca. Kenapa? Meraih Imam Ahmad. Kenapa? Ni tempat Imam Ahmad, meraih dia. Contoh kita di Mekah. Mekah ni dia mazhab Hanafi. Dia pegang pada mazhab Hanafi. Mekah ni subuh tak ada kunut kan? Tak ada kunut. Allah senang. Lepas tu kita macam mana? Tak solat subuh? Tak. Macam mana? Pi juga. Tapi meraih. Kenapa? Benda tu sunat muakkadah. Tapi Allah senang. Imam Masjidil Haram tu dia ada ilmu. Dia tunggu dulu. Lepas sami Allah man hamidah, dia tunggu saat. Waktu tu kita kunut. Syafi'i kunut. Allahumma hadini fi man hadaik wa afini fi man afait wa tawallani fi man, sempat. Insya-Allah sempat. Kita rukuk. Tapi kalau dia tak tunggu lama, jangan duk kunut. Wajib ikut imam tu, tinggalkan dulu. Wajib ikut dulu. Dan sebagainya. Maksudnya ni kita akan faham. Itu tak gaduh, kalau kita faham tak gaduh, relax. Maksudnya janganlah cari perbezaan sangat, cari persamaan. So hati kita ni ada kasih sayang dan sebagainya. Orang tak mau buat, okeylah, dia ada pendapat dia. Kita nak buat, kita ada pendapat kita. Kita ada hujah kita. Kita ada dalil kita. Kita ada pegangan kita. Jangan risau. Orang yang tak mau buat, dia ada pendapat dia. Dia ada pendapat dia. Yang penting jangan sesat, menyesatkan dan tuduh-menuduh dan sebagainya. Tak boleh. Cop-cop tak boleh. Takut yang kita cop tu bukan yang orang tu bukan macam tu. Saya pesan. Allah, tak apalah, terus. Allah Rasulullah Muhammad. Sebab sebenarnya semua tu dari syaitan. Syaitan ni suka sangat umat Muhammad ni bergaduh. Bila bergaduh kita lemah. Yahudi kuat. Jangan kita bergaduh. Tak apa, kita menghormati.
Allah SWT. Terus. Jadi sesungguhnya Allah suka pada hamba-Nya yang bertakwa. Takwa. Jadi orang yang bertakwa disukai oleh Allah. Yang kedua, memiliki kekayaan jiwa. Kaya jiwa dia. Allah SWT. Kaya jiwa dia. Apa maksud kaya jiwa? Allah SWT. Dia rasa cukuplah. Allah SWT Muhammad, dia ada iman. Allah SWT ada taat pada Allah. Cukup memadai dia dengan Allah. Hasbi Rabbi itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia kaya jiwa. Dia tak perlu dah kepada yang lain. Allah segala-gala bagi dia. No? Kaya jiwa dia. Kalau dia ada apa yang dia ada, contoh kereta dia teratur saja, motor dia teratur saja, pakaian dia teratur, dia akan redha. Cukuplah Allah bagi. Allah SWT kaya jiwa orang tu. Kaya jiwa orang yang ada redha, ada sabar, ada ikhlas, kaya jiwa. Al-khafi. Al-khafi ni tersembunyi maksud dia. Maksud dia Allah suka kepada hamba yang dia tinggalkan manusia, dia duduk berzikir kepada Allah. Duduk seorang-seorang zikir. Al-khafi. Dia tutup pintu-pintu bilik dia. Dia tutup TV di rumah dia buat apa? Duduk dalam bilik baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai menangis. Al-khafi, hamba yang suka bersembunyi, Allah suka. Bersembunyi apa ni? Bersembunyi buat ibadat. Apa lagi ni? Waktu mana lagi? Waktu malam. Waktu malam ni isteri kita tak bangun lagi, anak kita tak bangun lagi. Jadi waktu tu kita bersunyi-sunyi, bersorang-sorang, berkhalwah. Buat apa? Zikir, semayang. Hamba macam ni Allah suka. Kenapa? Dia suka cari masa untuk duduk dengan Allah. Dia rasa suka duduk berlama-lama dengan Allah, mengikuti Allah, berzikir, ibadah dan sebagainya. Tapi ada orang lain ni, kalau dia duduk seorang-seorang, dia telefon orang. Boring duduk seorang. Sebenarnya kalau kita duduk seorang tu bagus, zikirlah. Kalau kita duduk dengan orang tak sempat zikir kan, tak sempat baca Quran, al-khafi tu bagus duduk. Tapi bila ada waktu-waktunya kita kena pergi solat jemaah, pergi ngaji, pergilah. Waktu tak ada siapa, okey duduk seorang, kita buat ibadah pada Allah, muhasabah dan sebagainya. Allah suka orang macam tu. Terus. Dia syarah dia panjang tu, at-taqi apa al-ghani dah, al-ghani apa al-khafi dah, syarah panjang lagi dalam syarah ni, tapi saya tak syarah dah. Kita dah Allah SWT kita nak habiskan hadis kita. Terus. Hadis ke 70. Hadis ke 70 pula. Naik kot 70. Selawatlah sikit lah. Selawat sikit lah. Selawat ke apa dulu? Bagi segar sikit ya. Allah SWT. Ke apa? 10. Selawat sikit. Selawat ke apakah yang beri tenaga sikit ya. Okey, selawat insya-Allah. Selawat dulu dan 2 ke 3 kali. Selawat insya-Allah. Kita selawat. Siapa buat atas ni? Kita buat atas lah. Selawat Anwar pada. Kita pakai selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Okey. Dan saya sebutlah bila nak sampai puncak bukit tu macam-macam rasa. Tak apa insya-Allah. Segar sikit insya-Allah. Kita pun kena segar juga semua ni. Kita nak sampai dah ke puncak pengajian kita.
Dia nak sampai ke muncak tu letih sikit, dia berat sikit, kita nak menanggung tu. Okey, tak apa, terus. Allah bunyi apa tu? Kena berhenti lah. Ini loceng. Macam imam kata dalam musabaqah kan. Dia kalau bunyi kering-kering, kena berhenti dah. Bunyi kali kedua, apa tak ada markah dah. Dia nak okay. Macam orang duk piu kan. Apa pencetus rumah kan. Dia ketuk gedang tu tum. Saya kena berhenti. Ada loceng kat sini ya. Bid'ah dia tak berhenti, kita terus dah. Ada markah lagi nah. Masya-Allah. Terus. Allah SWT. Hadis ke 70 lah. Sebut sekali lagi sebab apa tu? Hadis ke 37. Okey, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak akan masuk ke syurga mereka yang ada di dalamnya, mereka yang ada di dalam hatinya sifat kibr. Dipanggil takabur. Takabur. Yang diterjemahkan sombong ni maksud dia apa? Sombong ni disebabkan ada sifat kibr. Kibru tu sebenarnya terjemahan dia bukan sombong. Tapi tak apalah, ni mungkin terjemahan maksud dia yang kebiasaan untuk orang kita faham. Kebiasaan orang Melayu kita faham. Kibru ni apa maksud dia apa? Allah SWT. Allah sebut dalam Quran. Allah SWT. Allah kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua para malaikat sujud pada Nabi Adam, Allah SWT, semua fasajadu, semua sujud illa iblis. Mereka iblis. Siapa dia tak sujud? Kata Allah, aba. Aba tu enggan. Allah SWT. Wastakbara. Dia main kat sini. Aba, enggan. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia bertakabur, maka termasuklah dia daripada kalangan orang yang kafir. Allah SWT. Apa maksud dia bertakabur? Enggan tu kita faham. Enggan apa? Enggan sujud. Itu kita faham. Takabur tu macam mana tu? Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah kata apa? Wahai iblis, kenapa kamu tak sujud ke Adam? Dia jawab, Allah SWT, ana khairu minhu. Aku lebih baik pada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa? Engkau cipta aku daripada api, sedangkan engkau cipta dia daripada tanah saja. Itu takabur. Takabur apa? Ana khairu minhu. Rasa kita lebih baik pada orang. Takabur. Itu makna takabur yang sebenar. Itu hakikat takabur. Allah SWT. Kita merasakan kita lebih agung, lebih besar, lebih hebat, lebih daripada orang lain. Bukan sekadar kita rasa macam tu. Kita pandang semua orang lebih bawah daripada kita, lebih hina daripada kita, lebih teruk daripada kita, lebih bodoh daripada kita. Inilah orang takabur. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada kamu semua. Aku lebih baik daripada engkau. Aku lebih baik daripada engkau. Takabur. Inilah hakikat takabur. Apa maksud takabur? Dia rasa lebih baik pada orang. Bila dia rasa lebih baik pada orang, baru timbul sombong. Nampak? Bila dia rasa lebih baik, dia sombong. Asalnya apa? Sifat takabur tu yang melahirkan sikap sombong. Okay. Sombong ni dipanggil apa? Penzahiran sifat takabur. Okay. Walau di takabur ni kita rasa merasakan diri kita lebih baik pada orang, walaupun sebesar zarrah. Kita kena tengok orang siapa pun, kita kena anggap orang lebih baik pada kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kata Imam Ghazali, bila kamu lihat orang tua, jangan kamu mengatakan kamu lebih baik pada orang tua. Sebab apa? Orang tua lebih dulu ibadat dan kenal Allah daripada kamu. Kamu orang muda. Orang muda tengok orang tua, rasa orang tua lebih baik. Kata Imam Ghazali, bila kamu tengok orang muda, kamu tua, kamu tengok orang muda, anggaplah dia lebih baik pada kamu. Kenapa? Dia baru sikit buat dosa. Sedangkan aku dah tua, banyak buat dosa pula. Tengok pula budak-budak, anggaplah budak-budak lebih baik pada kita. Kenapa? Budak-budak mereka tak ada dosa. Tengok apa saja kita menganggapkan kita orang tu lebih baik. Tapi walaupun Islam ajak macam ni, bukan bermakna kita tak boleh berlumba untuk sampai ke tempat terbaik, tempat mulia. Ni dipanggil perasaan hati, adab dengan Tuhan, adab dengan orang beriman. Adapun kita nak berlumba paling berilmu, paling banyak ibadat, boleh. Tak ada masalah apa.
Allahumma salli ala Muhammad. Nak jadi pemimpin, tak ada masalah apa kalau orang lantik. Allahumma salli ala Muhammad. Dia benda-benda takabur ni bukan benda zahir ni. Bukan benda pakaian, bukan kereta kita, bukan duduk kat kereta kita, bukan duduk kat pangkat kita, bukan duduk kat syarikat kita. Takabur ni dia penyakit hati. Penyakit hati bukan sebab yang zahir ni, dia tak berkat dengan zahir. Maksud dia apa? Walaupun kamu raja sekalipun, Allah bersana. Walaupun kamu raja ataupun kamu menteri ke, Allah bersana. Walaupun kamu bos ke, Allah bersana. Tapi sebenarnya kamu bos secara luar saja. Kamu raja secara luar. Raja apa? Siapa raja ni? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah bersana. Kita bila kita kait raja, kita kait raja-raja yang terdahulu. Khususnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah bersana. Dia Allah bersana, Nabi Allah. Bukan setakat Nabi Allah, memerintah dunia. Dua orang manusia yang perintah dunia, kata ulama. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Allah bersana Iskandar Zulqarnain. Zulqarnain merintah dunia. Allah bersana. Adapun lain belum. Nanti yang akan merintah dunia juga adalah Nabi Isa AS. Isa akan merintah dunia juga. Tapi ni dua orang yang sebelum ni yang pernah merintah dunia. Okey, Nabi Sulaiman AS, walaupun dia perintah dunia, Allah SWT Muhammad, tapi tak ada sebesar debu pun hati dia sombong, tak ada, takabur tak ada. Sentiasa dia menghambakan diri pada Allah. Walaupun pakaian dia penuh dengan Allah, mahalnya, pintu istana daripada emas, Allah dan sebagainya. Hebatlah Nabi Sulaiman ni. Tentera dia jin, tentera dia binatang-binatang pun boleh cakap dengan jin, tentera dia juga. Dan sebagainya lah. Hebat sungguh Nabi Sulaiman AS. Tapi lah hati dia tak ada sebesar debu pun Allah daripada takabur. Satu hari waktu mana Nabi Sulaiman AS dia terbang dengan pemaidani, dengan dia punya menteri-menteri dia, terbang tengok rakyat dia, terbang Allah SWT. Waktu tu tiba-tiba waktu dia terbang tu, Allah turunkan pemaidani tu, turun mana? Turun atas laut turun. Dia turun tu, Allah firman pada Nabi Sulaiman. Allah kata apa? Wahai Sulaiman, Allah SWT, kalaulah dalam hati kamu waktu ni ada sebesar debu saja, kamu takabur, kamu rasa kamu lebih baik, kamu rasa kamu ni hebat, Allah kata apa? Aku akan tenggelamkan kerajaan kamu. Tapi konsisten, tak tenggelam, naik balik. Sebab apa? Tak ada. Badan dia, jasad dia raja, tapi hati dia hamba. Jadi macam tu. Jasad kita bos, jasad kita YB, jasad kita pemimpin, hati kita tak boleh. Hati kita kena jadi hamba. Hati kita kena jadi hamba. Maksud dia apa? Kita macam mana pun kita tetap hamba Allah. Pegang macam tu cukup. Nabi Muhammad SAW, Allah SWT, Nabi kata macam ni. Nabi kata apa? Panggillah aku abduhu wa rasuluh. Kamu panggillah aku hambanya dan rasulnya. Siapa Nabi sebut abduhu dulu? Tawadhu. Nabi nampak ini semua daripada Allah. Kelebihan ni kalau Allah tak bagi, aku pun tak dapat. Ni kurniaan Allah. Adapun aku nak sombong, tak patut aku sombong. Kenapa? Semua ni milik Allah. So Nabi kata apa? Panggillah aku abduhu, hamba. Kenapa? Ini dah dipanggil kekasih Tuhan. Kekasih Allah, mereka sentiasa merasakan apa yang mereka ada dari Allah, kurniaan Allah. Dan apa yang mereka ada tak sombong. Kenapa? Dia sedar kata dia hamba. Apa maksud hamba? Hamba tak ada apa. Hamba tak ada apa. Kita boleh buat apa saja, kita dapat apa saja nikmat Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, nak cari mana? Akhirnya kita menghambakan diri. Kalau orang kata, pakcik, baguslah kamu ni, dahlah kaya, tu buat baik banyak pula. Tetap hati ni hamba. Apa dia? Hati ni sedar apa? Semua dari Allah juga. Kalau Allah tak bagi, tak boleh buat juga. Dia tak sombong. Tapi kalau orang tak faham kehambaan dengan Tuhan, macam mana? Orang puji dia, ataupun orang tak puji dia, dia marah. Orang puji dia, dia terbang. Kalau orang kata kat dia, dia marah. Okey, tak apalah. Itu takabur. Ini bahaya, takabur. Iblis dia rasa lebih baik pada Nabi Adam. Okey. Allah SWT. Jadi macam mana kita amallah sifat tawadhu, jangan takabur. Kenapa? Bahaya. Hadis ni kata tak akan masuk syurga, kata Rasulullah, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Bahaya ni. Nabi kata apa? Tak masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia sebesar debu. Zarah ni sebesar debu ya. Zarah ni kata guru kami, ulama sebut, pagi-pagi tu kita ambil bantai kita. Kita pergi dekat matahari tu, matahari yang masuk dalam pintu rumah kita tu, dalam tingkap rumah kita tu, kita tepuk lantai tu. Tepuk tu dia naik apa? Dia panggil apa tu? Debu ah. Okey, satu bila debu tu, itu dipanggil sebesar zarah.
Sikit saja kalau ada sifat takabur dalam hati kita, Nabi kata apa? La yadkhulunal jannata. Kamu tak akan masuk syurga. Kenapa? Allah memurkai orang yang bersikap dengan takabur. Jangan, bahaya, kena hati-hati. Kena sentiasa jaga hati kita. Orang puji kita ke, orang tak puji kita ke, kita tengok orang tu kurang harta daripada kita ke, tetap kita kena jaga hati. Tak boleh kita kata kamu lekeh. Tak. Kita mesti kena jaga hati kita. Jaga hati apa? Jadilah hati kita hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kutuk orang lain dan sebagainya. Okey, tak lekeh orang lain. Okey, terus. Takabur. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya seorang itu suka menjadikan pakaiannya kemas dan kasutnya cantik. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya, maksud dia apa? Bila Nabi kata siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarrah, sebesar debu saja daripada takabur, menyombong tinggi diri, Allah, tinggi hati, rasa lebih baik pada orang lain, Allah, tak masuk syurga kata Rasulullah. Seorang sahabat tanya, Rasulullah, macam mana pula kalau orang tu dia pakai kemas-kemas, pakai cantik, pakai kemas, pakai cantik? Kenapa sahabat ni anggap orang yang pakai cantik-cantik, elok-elok tu orang takabur, orang sombong? Nabi kata apa? Tengok Nabi kata, sesungguhnya Allah itu maha cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam bacaan yang tadi. Allah itu bersifat dengan sifat. Apa maksud apa maksud Allah innallaha jamilun? Okey, kita ambil syarah sikit untuk kita faham. Allah maksudnya. Apa maksud innallaha jamilun? Dia ada maksud dia. Jamilun kata ulama, ni ulama letak maksud Jamilun maksud dia apa? Maknanya adalah zat yang suci daripada sebarang kekurangan dan bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tulis tu. Dhabit. Tulis. Jamilun tu apa? Sifat Allah. Kita nak faham mana Allah itu maha cantik. Nak bayang macam mana tu? Tak boleh ada bayang macam manusia pula. Nak faham macam mana sifat Allah ni, dia kena ada ilmu. Macam mana? Kita rujuk syarah daripada para ulama yang mereka ada kelayakan untuk mensyarahkan ayat Quran, hadis dan sebagainya. Dia berkata apa? Allah SWT. Kata ulama, sebahagian ulama menyebut makna jamilun iaitu Allah zatnya suci daripada sebarang kekurangan. Zat Allah suci daripada sebarang kekurangan. Maksud dia apa? Allah tak ada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang lemah tak ada. Maha suci Allah. Dan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Zat Allah maha suci daripada kekurangan, dan sifat-sifat Allah pula, Allah bersifat dengan kesempurnaan. Itulah dia panggil innallaha jamilun. Itu sebagian ulama kata. Sebagian ulama yang sebut Allah bersama Muhammad dimaksudkan Allah innallaha jamilun, kata ulama Allah bersama Muhammad ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersama Muhammad, perbuatan Allah itu Allah kepada kamu hamba Allah cantik semua. Maksud dia apa? Siapa beri rezeki pada kita? Allah. Siapa bagi pakaian kita? Allah. Siapa bagi kat kita? Allah bersama. Perhiasan-perhiasan kereta kita, motor kita, semua memang kita beli, tapi kalau Allah tak bagi rezeki itu, tak boleh beli. Maksud dia apa? Allah bersama. Jamilun maksud dia apa? Sebagian ulama yang berpendapat kata jamilun iaitu perbuatan Allah pada kamu, makhluk. Allah bagi pada kamu perhiasan, Allah bagi pada kamu keelokan. Allah cipta kamu dengan wajah yang elok, dengan rupa yang elok. Allah cipta dunia ni dengan penuh keindahan, syurganya dan sebagainya. Okey, innallaha jamilun. Allah itu maha cantik dan Allah suka pada yang jamilun, yang cantik-cantik. Maksud dia apa? Maksudnya Nabi tak larang orang pakai elok-elok. Sebab kata Rasulullah apa? Allah suka orang, manusia pakai yang elok, kemas, bersih dan sebagainya. Tapi Allah bersenang, bagi orang yang pakai elok, mahal dan sebagainya untuk sombong, itu baru jadi dosa. Allah. Dosa tu salah bukan pakaian dah, tapi salah dekat mana? Hati dia. Bersihkan hati. Dia kalau lah pakai elok ni dia kira sombong, jenuh lah kita nak buang baju kita. Betul tak? Dulu kita pernah pergi mengaji di London lah, ngaji sana sini, beli baju mahal-mahal tu kan, jaket yang power-power tu kan. Takkanlah kita nak buang. Agama Islam agama yang menghargai nikmat Allah. Tak payah buang. Kenapa? Bersihkan hati. Kalau kita betul ada sifat sombong, takabur, meninggi diri, jangan buang pakaian. Jangan buang kereta. Kalau nak buang boleh bagi kat saya. Allah SWT lawak. Dan nak buang kan? Lebih baik saya balik simpan, saya sedekah ke orang. Allah SWT. Jadi tak payah buang itu. Tapi nak kena buang apa? Bukan buang pakaian, bukan buang kereta, bukan buang syarikat, bukan buang pangkat, bukan buang Allah SWT Muhammad. Kita punya rumah yang 3 tingkat tu, nak kena buang apa? Buang sifat buruk dalam hati.
Buang sifat buruk dalam hati. Bila hati kita bersih dari sifat takabur, pakailah apa nak pakai. Allah, kita takkan sombong. Kita takkan sombong. Dia orang sombong macam mana? Ni orang tak bersih hati. Orang tak bersih hati, dia pakai apa pun kadang-kadang jadi dosa, bukan jadi pahala. Dia nak kereta. Dia nak kereta dia elok. Allah. Sampai ke traffic light. Sampai kat traffic light, dia tengok kereta sebelah, kereta hak lama-lama. Yang bunyi pun gerang. Bunyi lain macam dah. Lepas tu cat tu dah keluar. Dia dah menggelembung. Dia punya body dia. Kita kereta elok, kita kelih tu kita kata apa? Pakai lagi kereta ni. Pakai kereta macam ni, nak cakur ni. Pakai lagi dia ni. Apa dia ni? Jadi dosa. Kenapa kita menyombongkan dengan apa yang kita ada? Sepatutnya macam mana? Kita tengok kereta orang yang kurang pada kita, kita tengok. Kita rasa macam ni. Allah, kesianlah kat dia ni. Mungkin dia miskin kot. Allah sana. Ya Allah, syukurlah kenapa engkau bagi aku kereta yang elok untuk pergi mengaji, pergi kerja, tak ada masalah. Dia ni mungkin dia pergi 2 km, 3 km mungkin stop kereta dia, berhenti. Kesian kat dia. Dia ni dia diuji oleh Allah. Sedangkan aku ni Allah bagi nikmat. Allah, dia ni mungkin miskin, Allah uji dengan miskin. Tapi aku pun Allah uji kat dengan kaya. Jadi pandang dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab tawadhu. Bila tawadhu. Dan dia akan rasa apa? Dia rasa apa? Kereta yang tak elok tu lebih baik pada dia. Kenapa? Allah, dia kata walaupun kereta dia tak elok, orang ni Allah boleh jadi dia orang yang banyak ibadat. Allah banyak ibadat. Kenapa? Bila kata kereta tak elok, tak pijau, bila tak pijau, zikir di rumah banyak kan? Kita kereta elok, pantang cuti. 3 hari cuti, tak main masjid. Oh, sana sini. Tapi boleh, tak ada masalah, pergi dah musafir. Tapi jangan tinggal solat. Nak sebut apa? Ini muhasabah kita. Allah sana. Dan orang yang kereta tak elok pula, jangan kereta yang tak elok tu jangan macam ni. Dia tengok kereta orang kereta elok, dia kata apa? Mesti sombong dia tu. Kamu pun sama saja. Jangan sangka buruk. Tengok orang kereta elok, kita kena rasa apa? Allah sana. Kita rasa ya Allah, Allah sana Muhammad. Mungkin orang ni dapat kekayaan sebabkan dia ni baik hubungan dengan engkau. Mungkin engkau beri kekayaan pada ni, orang ni adalah orang yang kuat bersyukur pada engkau. Sebab ulama berpendapat orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Satu pendapat. Dia khilaf tu. Ada ulama, sebahagian ulama yang kata orang miskin yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang syukur. Allah SWT. Tapi kalau kita pakai pendapat orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang yang miskin yang sabar, kenapa? Orang kaya yang syukur macam mana? Dia ada kata dia tolong orang miskin. Orang miskin dapat manfaat daripada siapa? Orang kaya. Orang kaya lebih baik. Orang kaya lebih baik. Allah SWT. Sebab itu kita nak jadi kaya tak salah. Tapi jadilah orang kaya yang dapat redha Allah. Kalau kita miskin pun cari redha Allah. Kalau kita miskin jangan curi hak orang. Kalau kita kaya jangan hina orang. Kalau kita kaya tolong miskin. Itu dia panggil kaya yang dikasihi oleh Allah, miskin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah SWT Muhammad. Jadi tidak ada masalah untuk kita pakai elok-elok. Tapi Nabi kata sombong itu, kata Rasulullah, takabur itu kamu menolak kebenaran. Batarul haq, kamu tolak kebenaran. Allah SWT. Dan merendahkan orang lain. Batarul haq ni dia ada syarah dia juga. Tapi saya rasa tak perlu kita syarah. Nanti panjang. Cuma cukup kita faham kata batarul haq ni maksud dia apa? Dia menolak kebenaran. Maksud dia kalau orang datangkan agama, orang kata apa? Ikutlah agama. Ikutlah syariat. Allah SWT. Ikutlah kebaikan. Dia kata apa? Jangan pesan kat aku. Kamu siapa? Kamu tu baru orang muda, saya makan garam. Lama dah pada kamu. Jangan. Ni batarul haq. Dia suka Allah SWT menolak kebenaran. Bukan sekat menolak kebenaran, dia kutuk. Apa tanda orang takabur? Kita kata dia, adik, abang, jom pergi solat, jom pergi mengaji. Dia kata apa? Tak payahlah pakcik nak pesan kat saya. Pakcik jaga diri pakcik lah. Pakcik tu dah, dia kutuk kita pula. Pakcik tu dah sekian. Itu takabur. Dia bukan sekat tolak kebenaran, dia lekeh kat orang. Banyak manusia yang macam tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat buruk ini, insya-Allah. Amin. Okey, terus. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Allah SWT. Dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Qalat Aisyatu fafahimtuha faqultu wa alaikumussalam wal la'nah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, sekumpulan orang Yahudi telah pergi kepada Rasulullah. Okey, dakhala rahtun. Apa maksud rahtun? Apa maksud sekumpulan Yahudi? Berapa ramai? Okey, ulama syarah Allah SWT. Maksud rahtun iaitu sekumpulan orang Yahudi. Maksud dia apa? Rahtun tadi dimaksudkan dengan sekumpulan lelaki yang bilangan mereka kurang daripada 10 orang. Itu syarah hadis. Ulama syarah satu. Dakhala rahtun, maksud dia apa? Masuk satu kumpulan daripada Yahudi. Kita nak tahu kumpulan tu banyak mana? Okey, ulama syarah. Maksud rahtun apa? Kumpulan mereka semua lelaki dan bilangan mereka kurang daripada 10 orang. Tak lebih daripada 10 orang. Kalau kita tak faham rahtun tu, mungkin kita anggap mungkin mai kat Nabi ni 50 orang kot, agak-agak 30 orang. Tak, jangan agak-agak, dia ada syarah hadis dia. Ulama syarah dari segi bahasanya, dari segi asbabul wurudnya dan sebagainya. Jadi depa datang kurang daripada 10 orang kumpulan tu. Kurang maksudnya mungkin 9, mungkin 7, mungkin 8, kurang. Okey, terus. Jadi mereka masuk sekumpulan orang Yahudi ni pergi kepada Rasulullah SAW. Bila jumpa Rasulullah, mereka kata, Assalamualaikum. Mereka jawab, dia berkata, Assalamualaikum. Okey. Apa maksud assam? Kalau sini diterjemahkan dengan macam mana? Kematian. Okey. Betul terjemahan ni. Kata ulama, maksud assam adalah al-maut. Ini sebahagian ulama. Sebab ulama khilaf dalam pandangan apa itu assam. Assamu apa maksud sebenarnya? Ulama syarah, ulama khilaf. Ada ulama kata ini makna ni dan sebagainya. Dan ada ulama yang mengatakan assam tu Allah menunjukkan betapa bencinya yang mendalam kepada Nabi Muhammad. Assam menunjukkan betapa bencinya mereka kepada Nabi Muhammad. Mengeluarkan dengan assam. Allah SWT. Bukan setakat benci pada Nabi Muhammad, benci pada agama Nabi Muhammad. Tu kalimah assam tu merangkumi banyak tu. Yang ketiga, benci kepada umat Nabi secara umum. Kenapa? Umat Nabi kan ikut Rasulullah. Umat Nabi ni pula bukan bangsa Yahudi pun yang ikut Nabi Muhammad ni. Tapi alhamdulillah akhir-akhir zaman ni kita tengok ada juga orang Yahudi yang mereka masuk Islam ikut Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Dia masuk alhamdulillah. Mulia juga Allah. Jadi dia hina ni, dia benci ni siapa? Dia benci Nabi Muhammad, benci agama Nabi Muhammad, benci umat Nabi Muhammad secara umum. Itulah kalimah assam. Pendek kan, sikit kan, tapi banyak makna tu. Banyak makna. Itu sebagian ulama kata. Sebagian ulama lain yang kata itu dimaksudkan dengan al-maut. Maksud dia apa? Mereka nak Nabi SAW tu mati. Benci pada Nabi Muhammad SAW. Terus. Assalamualaikum. Maksud dia apa? Ni satu kata-kata yang keji pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, aku memahami lalu aku menjawab. Aisyah dengar. Jawab apa? Dia jawab, Allah SWT, wa'alaikumussamu wal la'nah. Allah SWT. Bila Sayyidina Aisyah dengar, dia marah. Lantas Sayyidina Aisyah sebut, Allah SWT, wa'alaikumusam, dan kat atas kamu juga sam. Maksud dia satu celaan juga. Wal la'nah. Sayyidatina Aisyah tambah satu lagi kalimah. Apa dia? Wal la'nah. Dan laknat Tuhan kat atas kamu. Laknat. Allah SWT. Maksud dia apa? Yahudi kata kat Nabi sekali, Sayyidina Aisyah balas 2 kali. Akhirnya Nabi ajar adab. Nampak? Adab dengan orang kafir. Nabi kata apa, tengok. Ni adab kita boleh amal ni. Allah SWT Muhammad. Nabi kata apa? Mahlan ya Aisyah. Mahlan. Maksud dia apa? Tenang, relax wahai Aisyah, relax, tenang, relax. Allah SWT. Lepas tu Nabi kata, Allah SWT, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Hadis ni kita duk ngaji hari tu kan. Betul Nabi kata, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Ar-rifqi, sifat ar-rifqi, ar-rifqi. Allah SWT. Innallaha yuhibbur rifqa. Sifat rifqi, sifat rifqa. Sifat rifqi dipanggil sifat kelemah lembutan. Lemah lembut dekat mana ni? Dekat perbuatan dan juga lisan. Lisan dan juga af'al kita. Perbuatan kita lemah lembut. Percakapan kita lemah lembut, itu rifqi. Okey. Allah suka sifat lemah lembut, rifqi, cakap lemah lembut. Perbuatan kita lemah lembut, tak kasar dengan orang lain. Allah suka. Nabi kata, fil amri kulli. Apa maksud Allah suka sifat lemah lembut ini pada Allah SWT? Dia terjemah macam mana? Dekat mana? Allah. Pada segala urusan. Okey, apa maksud segala urusan? Allah SWT. Dia ada maksud juga.
Maksud setiap urusan, setiap perkara, pada setiap perkara dan urusan, maksud dia apa? Bermaksud selagi mana mampu pada setiap perkara. Maksud dia apa? Selagi mana kamu mampu untuk bersikap dengan sikap lemah lembut. Ada waktu kita tak boleh nak sikap lemah lembut. Waktu mana perang? Takkanlah pergi perang tu, pedang tu pelan-pelan. Apa? Kita kena lemah lembut. Mana? Pelan-pelan. Tak ada. Perang tak boleh pakai ar-rifqi. Dia kena pakai had lain. Kita bahas dah sebelum ni. Jadi selagi mana kamu mampu untuk rifqi, lemah lembut, amalkan. Allah sana. Okey. Fi amri kulli. Allah terus. Allah sana Muhammad. Lepas tu Allah sana Muhammad, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang telah mereka katakan?" Okey, hadis ni sebab apa jadi gitu? Sebab Sayyidatina Aisyah dia rasa Nabi tak dengar kata-kata Yahudi ni. Sayyidatina Aisyah sangka apa? Nabi tak dengar. Sebab tu Nabi tak marah. Dia marah sebab apa? Dia dengar. Dia marah sebab apa? Dia sangka Rasulullah tak dengar. Sebab tu Nabi buat tak tahu. Bahkan Nabi jawab dengan wa'alaikum saja. Nabi tak marah maksud dia. Di sana Aisyah kata, tidakkah engkau mendengar? Tak dengar kau Rasulullah apa yang mereka katakan? Asam tu. Kan mereka kata asam, kan tak elok celaan mereka tu. Allah. Rasulullah kata apa? Nabi kata, qad qultu wa'alaikum. Aku sudah menjawab kata Rasulullah, aku dengar dan aku telah jawab. Aku jawab apa? Ke atas kamu semua. Maksud dia apa? Mereka laknat Nabi, mereka cela Nabi, mereka buat cakap satu perkara yang memburukkan Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad. Tapi Nabi balas balik tak? Ada Nabi kata apa? Wassalamu alaikum. Allah. Waalaikumsalam. Tak ada. Nabi tak kata kamu pencelaka tak? Tak, Nabi tak kata. Cukup Nabi kata apa? Ke atas kamu semua. Maksud ke atas kamu semua ni maksud dia apa? Allah. Nabi tak balas laknat dengan laknat. Allah sana. Maksud waalaikum tak ada maksud. Ke atas kamu semua. Ke atas kamu semua apa? Tak ada maksud. Allah sana. Kalau untuk mengaji Arab kan ada mubtada, ada khabar. Kan? Tak ada khabar apa semua. Allah sana. Allah sana. Jadi ni tak ada maksud. Maksud dia apa? Nabi tak mau balas. Jadi Allah sana. Kita kalau boleh, kalau orang kata kita, Allah, jangan balas kata balik. Macam mana? Sabar. Balas dengan kebaikan. Allah, jangan balas dengan keburukan. Kata ulama kata apa? Jadilah kamu seperti pokok. Jadi kamu seperti pokok. Pokok apa? Pokok buah. Pokok buah pelam ke pokok buah. Kita duk lempak kat dia batu. Budak-budak ni tengok pokok, dia duk baling batu. Pokok kalau kita baling batu kat dia, dia keluarkan apa? Dia keluarkan buah. Betul tak? Pokok ni, pokok buah tu, kamu baling batu ke, kamu lempar apa ke, tetap sampai musim buah dia keluar buah. Maksud dia apa? Pokok walaupun kamu baling batu kau buat tak elok kat dia, kadang-kadang teruk lagi dia pergi kencing kat pokok. Na'udzubillah min dzalik. Jangan buat. Tak boleh kencing kat pokok, tak boleh. Kenapa? Pokok berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ayat Quran. Bertasbihlah pada Allah apa yang ada di langit dan bumi. Pokok-pokok semua bertasbih. Binatang pun ada juga tasbih mereka. Ikan-ikan di laut dan sebagainya. Dia duduk tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallah. Boleh macam Allah. Dia duduk tengah tasbih, kita kencing kat dia. Jangan. No? Pokok tu tasbih. Nak kencing, carilah tempat yang sesuai tempat dia. Okey. Jadilah kamu seperti pokok kata ulama. Kamu baling kat dia batu, dia keluarkan pada kamu buah. Tak ada lagi orang baling batu kat pokok, tak tengok batu tu naik kepala dia balik. Tak ada. Maksud dia baiknya pokok. Tak ada kita baling-baling batu, tak tengok dia keluar tu bukan buah, dia keluar parang sebagai amaran. Tak ada, dia keluar buah juga, manis juga. Okey, Allah tak apalah. Pokok pada perasaan Allah sana. Okey, jadilah seperti buah. Orang buat kita tak elok, jangan balas balik. Balas yang kebaikan kalau boleh. Balas yang kebaikan. Jangan kita orang cela kita cela terus. Sama saya dua-dua. Allah sana. Okey, terus. Hadis ke 39. Dua hadis ni. Habis ya? Alhamdulillah, dah habis ya. Habis dengan penuh tenang. Al-hilmu wal ana. Tak kalut sangat. Alhamdulillah. Ngaji dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Hadis riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umat aku yang paling aku cintai, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Nabi Muhammad. Kata ulama, bukan setakat kamu kena dicintai oleh Nabi Muhammad,
Tapi kamu usahalah untuk kamu yang paling dicintai, utama di sisi Nabi Muhammad. Kena usaha. Sebab ada hadis Rasulullah, Nabi kata apa? Allah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Nabi kata apa? Seutama-utama manusia di sisi aku nanti di akhirat siapa? Orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu. Usaha selawat waktu kita hidup ni. Untuk apa? Bukan sekat nak Nabi cinta kita. Kita nak betul-betul rapat, dekat. Ada hubungan yang khusus. Kalau boleh kita nak paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau dicintai oleh Nabi Muhammad tu umum. Sebab Nabi Muhammad memang cinta pada umat. Sebab tu kita kena kejar. Kejar apa? Bukan sekat kejar cinta Nabi Muhammad, tapi kejar kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad. Maksud dia apa? Nak paling dicintai. Walaupun kita tak boleh lah lawan sahabat, para ulama, para wali. Tapi kalau boleh, kita nak tiru dia apa? Nak dekat juga macam mana pun. No? Sebab orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad paling awal masuk syurga. Sebab orang pertama masuk syurga Nabi Muhammad. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar, lepas tu para sahabat. Lepas tu orang yang banyak bersalawat dan juga orang yang mencintai Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi Muhammad dan sebagainya, masuk awal sekali. Allahumma salli alaihi. Bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sebab salawat dan juga berakhlak mulia, dia akan duduk syurga tinggi. Kenapa? Syurga dia pun dekat dengan Nabi Muhammad, berjiran dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua dapat dekat dengan Nabi Muhammad nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Rasulullah kan, Sayyidina Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari Nabi jumpa dia, muka dia pucat, macam sakit. Nabi kata, wahai Sauban, kenapa kamu ni? Kamu tak sihat ke? Ni antara akhlak Rasulullah. Nabi kalau jumpa orang, Nabi tanya khabar. Kita kalau lama tak jumpa kan, salam tu jangan salam saja. Salam buat serius pula lagi teruk. Salam tu senyum. Lepas tu, apa khabar pakcik? Sihat ke? Apa khabar pakcik? Sihat ke? Cukup, yang tu cukup dah. Allah bersana. Lepas tu dia kata sihat. Allah bersana. Alhamdulillah. Allah bersana. Cukup. Allah bersana. Untuk apa? Mengamalkan sunnah. Dia panggil apa? Ramah. So ada hadis Nabi kata apa? Nabi kata, Allah bersana Muhammad. Saya tak ingat hadis tu. Cumanya dia ada kelebihan tentang orang yang peramah. Tentang manusia yang baik ni siapa? Orang yang peramah. Nabi puji orang yang peramah. Ada hadis. Allah. Orang peramah ni Nabi suka. Nabi suka. Islam suka peramah. Allah bersana. Maksudnya jumpa orang dia peramah. Dia bukan orang yang sangat serius, orang yang tak mau sembang dengan orang. Itu kurang baik. Orang peramah ni tu disukai oleh agama kita. Okey. Saya tak ingat matan hadis, saya tak ingat. Allah bersana. Tapi itu lebih kurang dah. Dia punya maksud lebih kurang lebih betul. Apalah tu. Okey. Peramah kita tak perlu banyak-banyak peramah sangat. Cukup kita tanya khabar sikit. Jadi Nabi kata, wahai Sauban, kenapa kamu ni? Nampak pucat, sakit ke? Dia kata, wahai Rasulullah, Allah bersana. Ya, saya kurang sihat. Kenapa? Wahai Rasulullah, setiap kali aku jumpa dengan kau, aku seronok, aku gembira, aku tenang, aku suka. Tapi bila aku balik ke rumah, wahai Rasulullah SAW, aku akan sakit. Kenapa? Aku terlampau memikirkan macam mana nanti tempat aku dalam syurga. Kenapa? Kerana aku ini orang biasa, kata Sayyidina Sauban. Sedangkan engkau itu Nabi. Engkau itu Nabi, mesti engkau duduk syurga yang paling tinggi bersama dengan Rasul-Rasul juga, Nabi-Nabi juga. Sedangkan aku ni orang biasa, aku bukan Nabi. Wahai Rasulullah, aku bayangkan aku tak sanggup nanti di akhirat aku masuk syurga tapi aku tak boleh jumpa dengan kau, tak boleh dekat dengan kau. Apa guna aku masuk syurga tapi aku tak boleh bertemu dengan kau, wahai Rasulullah? Tengok betapa cinta pada Rasulullah SAW. Masuk syurga pun dah tak fikir dah tentang bidadari ke makanan syurga, fikir Rasulullah. Cinta sungguh. Kenapa? Sahabat faham, kami kalau bukan kerana Nabi Muhammad, syurga pun kami tak kenal. Bukan kerana Nabi Muhammad, masuk syurga pun kami tak boleh. Jadi Nabi Muhammad tu aula bil mu'minin. Kita baca Al-Quran semalam kan? Aula bil mu'minin. Allah. An-Nabi aula bil mu'minin. Allah min anfusihim. Aula bil mu'minin min anfusihim. Al-Quran. Okey. Jadi mereka mengutamakan Nabi sampai macam tu. Wahai Rasulullah, saya duk fikir-fikir sampai saya tak sihat. Fikir apa? Sedih sangat-sangat. Kenapa? Duk fikir, apa guna aku masuk syurga? Tapi syurga ke bawah, tak boleh jumpa Nabi Muhammad. Terseksanya jiwa aku. Aku kasih pada Nabi Muhammad, tapi tak boleh bersama dengan Nabi Muhammad. Waktu tu turun firman Allah. Turun apa? Man yuta'illah war rasul. Allah SWT. Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat Quran, turun ayat Allah. Maksud dia apa? Ni Allah sangat beri perhatian bagi orang yang kasih sama mereka kerana Allah. Allah sangat beri perhatian bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita dalam hati kita cinta Nabi Muhammad, insya-Allah tak kena siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena bakaran api neraka Allah. Api neraka tak sanggup nak bakar orang yang hati dia ada cinta Nabi Muhammad.
Kenapa? Allah akan utamakan pencinta-pencinta Nabi Muhammad. Okey. Jadi Allah turun ayat. Allah SWT. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, ayat Quran. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah SWT. Alladzina an'ama Allahu alaihim, Allah SWT. Mereka ni orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi nikmat. Allah akan beri nikmat kepada mereka. Allah SWT. Minan nabiyyin, Allah SWT. Seperti mana Allah beri nikmat kepada mereka, macam mana nabi-nabi, siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, orang berjihad jalan Allah mati syahid, wassalihin, dan juga orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah nabi-nabi, syuhada, salihin, mereka lah orang-orang yang disebut teman yang paling baik, teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, rafiq tu teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman. Maksud dia apa? Ayat ni turun, kamu wahai Sauban, Allah SWT, kamu taat pada Allah, kamu taat pada Rasul, kamu akan bersama dengan Nabi, syuhada, salihin, siddiqin dan sebagainya. Kenapa? Orang yang taat pada Allah dan Rasul, Allah akan jadikan Nabi-Nabi itu teman mereka dalam syurga. Maksud dia apa? Duduk sekali. Mudah-mudahan kita semua duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita teringin juga nak tengok muka Sayyidina Fatimah, muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, muka Sayyidina Umar, muka Sayyidina Anas, teringin. Dan mudah-mudahan kita semua boleh melihat wajah sahabat Nabi Muhammad SAW. Okey, itu nikmat besar tu. Terus Allah SWT. Tu hebatlah kecintaan pada Nabi Muhammad, para sahabat. Di antara umatku yang paling aku cintai adalah yang mereka yang hidup sesudah aku. Ni hadis ni khusus untuk kita. Sebab Nabi kata, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Allah SWT. Jadi Allah SWT, aku sangat, orang yang paling ku cinta, kata Rasulullah, mereka yang hidup sesudah aku. Maksudnya lepas aku wafat, mereka umat akhir zaman. Kita semua Nabi cinta, balas dan cinta Nabi Muhammad SAW. Mereka itu sangat teringin melihatku. Siapa boleh cakap dekat sini sekarang ni tak teringin tengok Nabi Muhammad? Tak ada siapa akan cakap macam tu, melainkan orang terbodoh, jahil. Kita orang Islam, orang beriman, semua ada keinginan dalam hati apa? Nak tengok Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah, paling cantik, paling segak yang pernah Allah cipta. Lebih daripada Nabi Yusuf lagi. Lebih daripada Nabi Yusuf lagi. Kenapa? Nabi Muhammad adalah sebaik-baik ciptaan Allah, insan kamil. Allah SWT. Sampai ulama buat bandingan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Nak dibandingkan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih handsome, lebih segak daripada Nabi Yusuf. Itu Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Segak sungguh Rasulullah. Seorang sahabat, satu hari dia keluar rumah. Malam tu bulan purnama. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Kalau boleh tuan-tuan azamlah nak mengaji kitab Syama'il. Kitab Syama'il ni kitab yang menceritakan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad. Cerita Nabi makan apa, Nabi pakai apa, rambut Nabi macam mana, Nabi jalan macam mana, Nabi bercakap macam mana, Nabi menyampaikan ilmu macam mana, Nabi wajah macam mana, hidung Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, Allah SWT, kening Nabi macam mana, rupa Nabi macam mana, tinggi Nabi macam mana, pakaian macam Nabi macam mana. Cerita detail. Ngaji Syama'il Muhammadiyah. Sampai kita boleh rasa, oh hebatnya Nabi Muhammad, oh mulianya Nabi Muhammad. Sampai kita rasa ingin kuat dalam hati kita untuk tengok Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah beri peluang pada kita untuk Allah SWT melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah SWT. Jadi Allah SWT dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut Allah SWT Muhammad tentang Allah SWT Muhammad Allah SWT Muhammad. Saya nak cerita apa tu tadi? Saya cerita apa? Sebab Syama'il Muhammadiyah saya nak ambil hadis apa tadi? Bulan mengambang. Alhamdulillah. Moga Allah memberkati. Sebab peringatlah kita memberkati insya-Allah. Allah SWT. Seorang sahabat dia keluar bulan mengambang malam tu. Allah SWT. Tengok-tengok Nabi keluar dari rumah. Malam tu Nabi pakai baju warna merah. Di antara warna-warna Nabi pernah pakai warna merah, warna koko, warna kuning, warna putih, warna hijau. Ni di antara warna baju yang Nabi pernah pakai. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi merah Nabi, merah yang pudar. Maksud merah bukan terang sangat-sangat tu tak. Dia ada sikit apa dipanggil cair. Warna yang merah cair sikit. Kuning Nabi bukan kuning terang. Kuning terang tu lah depa tu lah. Faham-faham lah siapa kan? Kuning terang. Tak, Nabi SAW kuning cair. Elok, cantik kuning cair. Ada orang pakai kuning cair. Allah SWT, kuning cair. Hijau Nabi, hijau. Allah SWT. Okey, koko lah. Okey, tu pakaian-pakaian Nabi Muhammad, warna-warna pakaian. Serban Nabi pun macam-macam, ada hitam,
ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih. Serban pun banyak warna kat Nabi Muhammad. Allah SWT. Tak apalah. Nabi waktu khutbah Nabi pakai serban warna hitam. Ada juga Nabi pakai serban warna putih. Tak apalah. Itu warna. Jadi bila dia tengok Nabi pakai warna merah, sahabat ni tengok, terus Allah. Dia kagum. Waktu tu kata sahabat ni, dia kata apa? Aku tengok bulan, aku tengok cahaya muka Nabi Muhammad, keindahan muka Nabi Muhammad. Aku tengok bulan, cahaya bulan yang indah tu, aku tengok keindahan cahaya muka Nabi Muhammad. Terus aku berkata dalam hadis tu. Dia kata apa? Demi Allah, Allah SWT, engkau wahai Rasulullah lebih bercahaya, lebih indah daripada bulan, Nabi Muhammad tu. Dan kata dia, tak pernah aku lihat seorang yang paling segak, handsome ketika mana pakai baju merah ni melainkan Nabi Muhammad. Nak bayang macam mana Nabi Muhammad SAW tu. Satu kena rasa ingin apa? Ingin nak melihat. Nabi yang kata ni, mereka itu yang hidup di akhir zaman tu, umat aku tu, mereka tak sempat nak jumpa dengan aku, tapi mereka sangat ingin. Yawaddu ahaduhum law ra'ani. Mereka sangat ingin untuk apa? Kalaulah dapat ra'ani, boleh tengok aku. Nabi faham perasaan kita semua. Kenapa? Ini nikmat paling besar, dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allahumma salli Muhammad. Mereka itu sangat teringin melihatku sekalipun terpaksa mengorbankan keluarga dan harta mereka. Ni nampak ni. Allah. Maksud dia apa? Nabi dah faham. Nabi dah tahu tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Maksud dia apa? Ada umat nanti di akhir zaman tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tak pernah tengok Nabi Muhammad wajah dia, tapi hati mereka sangat kuat untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, mereka suka mengorbankan keluarga dan juga harta mereka. Maksud dia apa? Allah. Mereka suka memperjuangkan agama Allah, menyebarkan dakwah dan sebagainya. Kalau orang kata macam ni, orang kata apa? Allah, infaklah, kita nak bina masjid. Masjid tu di antara syiar-syiar agama Allah. Dia infak. Sanggup bagi harta untuk agama Nabi Muhammad. Orang kata ni, ada seorang ulama nak datang ni, kita sponsor sikit. Untuk apa? Bila ulama ni datang, Allah, kita boleh dah tumpang ilmu dan sebagainya, sebab ilmu agama. Dia nak buat hadis, contoh infak, tolong. Orang kata ni, tolonglah, ada orang nak pergi menuntut ilmu tu, ada budak-budak nak pergi menuntut ilmu, kita berpeluang. Dia sentiasa korbankan harta, korbankan keluarganya, dirinya. Untuk apa? Untuk taat Nabi Muhammad, untuk ikut sunnah Nabi Muhammad, untuk tolong agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok para ulama. Para ulama sanggup korbankan keluarga. Siapa? Saya ambil dua orang. Allah SWT. Yang pertama, Syekh Khadir Jalani. Syekh Khadir Jalani, waktu mana dia nak pergi musafir ke Mekah, nak pergi menuntut ilmu, sanggup tinggal mak dia. Allah, sanggup tinggal mak dia. Mak dia pula sanggup tinggal anak dia. Sanggup, keluarga tu sanggup. Mak Syekh Khadir Jalani kata macam ni. Dia kata apa? Wahai Abdul Qadir, Allah SWT, kamu pergi ke Mekah menuntut ilmu, kamu tak perlu balik. Allah SWT. Maksud dia apa? Dia wakafkan anak dia ke jalan Allah. Jadi ulama, tolong agama Tuhan. Kata mak Syekh Khadir Jalani, dia kata apa? Aku nak jumpa engkau dan kita dan moga-moga, kata mak dia, kita berjumpa di syurga. Syurga. No? Jadi nak sebut apa? Ni korban keluarga. Sanggup untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apalah. Ni siapa ni? Ni perihal umat akhir zaman. Suka berjuang. Sayang agama, sayang Nabi Muhammad. Jadi kita jangan tak sayang Nabi Muhammad. Tolong agama Allah. Tolong orang nak menuntut ilmu ke, tolong masjid nak buat apa, tolong. Ni Nabi kata ni. Mereka suka infakkan harta, mereka suka mengorbankan. Dan mudah-mudahan kita semua adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pesan apa? Banyakkanlah selawat. Kenapa? Selawat akan timbulkan cinta. Selawat banyak-banyak. 3 cara nak timbul cinta pada Nabi Muhammad dengan cepat. 3 cara. Yang pertama, selawat banyak. Selawat banyak. Yang kedua, ngaji hadis ataupun baca sirah. Ngaji hadis dan baca sirah. Cepat. Ni cara cepat nak timbul cinta Nabi Muhammad. Yang pertama, banyak selawat. Sehari buat 1000 kali. Sehari buat 1000 kali. Tadi 1000 pun jangan kurang, 500, 300 jangan kurang. Paling kurang pun 300 lah. Buat selawat pendek-pendek pun jadilah. Allah. Okey. Yang kedua, Allah SWT. Yang ketiga, Allah SWT. Yang ketiga, Allah SWT. Yang ketiga, cara cepat untuk mendapat cinta Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Selalulah hati kita, usahakanlah hati kita selalu mengenang. Mengenang apa? Jasa Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, mengenang cerita-cerita sahabat yang mereka itu cinta Nabi Muhammad. Bagi teringat. Kalau tak kenal Rasulullah, aku ni tak Islam lagi. Kalau tak kenal Rasulullah, aku tak sujud lagi pada Allah. Nabi yang bawa ni. Ini jasa Nabi ni. Aku dapat kebaikan ni, jasa Nabi ni. Kalau bukan kerana Nabi ajak kita kebaikan, orang takkan kata kita baik. Nak cari mana ajaran kebaikan bukan daripada
kalau bukan daripada Nabi Muhammad. Maksud dia kita rasa, maksud dia apa? Sentiasa menghayati Nabi Muhammad. Akhirnya akan timbul cinta pun. Bila timbul tu, insya-Allah iman kita akan sempurna. Siapa sebut Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ni lebih kamu cintai daripada anak kamu, ayah kamu, ayah ibu kamu, dan juga seluruh manusia. Maksud dia apa? Nabi meletakkan cinta kepada Rasulullah tanda sempurna iman. Nak sempurna iman macam mana? Cinta Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya cinta Rasulullah melebihi keluarga saya, melebihi harta saya, tapi Allah SWT melainkan diri saya. Maksud dia apa? Aku masih kasih pada diri aku lebih lagi. Nabi kata apa? Tak sempurna iman kau, hai Umar. Itu Nabi SAW. Terus Sayyidina Umar kata, wallahi, demi Allah yang menurunkan Quran daripada engkau, Allah, demi Allah sekarang ini aku kasih engkau lebih daripada min nafsi, lebih daripada diri aku. Nabi kata apa? Al-an ya Umar, baru sekarang sempurna iman kau, wahai Umar. Nah, sebab apa? Hebatnya cinta pada Nabi Muhammad menyebabkan kita sempurna iman. Dan orang sempurna iman akan masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad. Puluh kita cinta Nabi Muhammad SAW. Okey, insya-Allah. Hadis yang terakhir. Alhamdulillah khatam juga kitab kita dengan penuh ketenangan, tak kalut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Allah SWT. Satu riwayat lagi, wa fi riwayatin lillahi tis'atan wa tis'ina isman min mi'atan illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhala jannah wa huwa witrun. Allah SWT. Ni ada sikit tinggal hadis ni. Okey, kita tambah sikit. Okey, wa fi riwayatin Allah lillahi tis'atun wa tis'una isman. Dia tambah waw tu. Allah minta maaf, salah tu. Allah SWT. Mungkin terjatuh cetakan. Watis'un. Allah SWT. Tu yang ada tu macam waw tu yang dia pilari kat tu. Mungkin waktu mana dia type tu. Watis'una. Ain tu sama dengan waw tu. Ain tu sama dengan waw tu. Ekor ain tu tak ada lah. Watis'una. Allah SWT. Okey. Dan satu lagi, Allah SWT Muhammad. Allah SWT. Illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhala al-jannah. Okey. Wa huwa Allah SWT Muhammad wa huwa Allah SWT witrun yuhibbul witra. Yuhibbu tambah yuhibbu. Ada yuhibbu. Wa huwa witrun yuhibbu witra. Okey, betul lah. Allah SWT. Apa maksud dia? Allah SWT. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat 99 nama. Kita baca pagi-pagi kan? Okey, lepas subuh kita baca. Kalau boleh balik ni kita amal juga noh. Lepas subuh kita baca Asmaul Husna. Allah ni ada 99 nama dia dalam Quran, disebut Asmaul Husna. Adapun nama Allah dalam Quran dan hadis banyak 3000. Adapun kata ulama, nama-nama Allah sebenarnya tak terbilang, kita tak tahu apa sebenarnya. Cuma dalam Quran tu disebut Asmaul Husna 99 jumlah dia. Allah SWT. Apalah. Lepas tu Allah SWT. Nabi kata sesungguhnya Allah terdapat 99 nama, iaitu 100 kecuali satu. Maksudnya 99 lah. Siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Ni kelebihan. Siapa hafal Asmaul Husna? Ya Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, dia hafal. Siapa hafal kata Rasulullah, dakhala jannah, masuk syurga. Amalan ni sikit, tapi nampak kelebihan dia. Okey, terus kita baca lagi. Dan dalam riwayat yang lain pula ada menyatakan bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah 99 nama, iaitu 100 kecuali satu, maksudnya 99. Tidaklah seorang itu menghafalnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam syurga. Dan Allah itu witrun, Allah sana. Itu ganjil, dimasukkan witrin, dia ada genap ada ganjil kan? Ganjil. Ada genap ada ganjil. Ganjil satu, genap dua.
Contohlah. Okey, ada genap, ada ganjil. Allah itu witrun, dan dia suka kepada benda yang ganjil. Witir. Allah witrin. Allah Ustaz. Jadi apa maksud, kita ambil maksud dulu. Apa maksud Allah itu witrun? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ustaz. Apa maksud dia? Okey. Maksud dia, Allah Maksud Muhammad. Maksud Allah itu witir, ganjil. Maksud dia apa? Iaitu Allah suka kepada, iaitu, minta maaf. Maksud Allah itu Allah Maksud ganjil, dan Allah suka kepada perkara yang witir, ganjil. Maksud dia apa? Allah Maksud. Apa maksud Allah ganjil? Allah itu esa. Allah itu esa. Esa. Satu tak tepat sana. Esa. Kalau satu ada dua, kata ulama. Esa ni maksud dia apa? Tunggal ganjil lah, tunggal kan. Kalau dua, genap. Allah itu witir, apa maksud dia? Allah itu esa maksud dia. Jangan pula Allah itu witir, ada buat bilangan, tak, bukan bilangan. Allah itu witir maksud dia apa? Allah itu esa, tunggal. Witir lah, tunggal. Kalau dua jadi genap. Maksud dia apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maksud dia. Maksud Allah witir apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah saja Tuhan. Okey, kita faham dah satu. Dan apa maksud Allah suka kepada witir? Benar-benar yang witra. Allah senang. Maksud dia apa? Allah suka pada bilangan-bilangan yang ganjil. Contoh Allah Muhammad. Contoh, Allah fardukan solat 5 waktu sehari semalam. 5 tu apa? Ganjil. Allah. Okey. Allah disunatkan kita dalam solat kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdihi berapa kali? 3. Ambil wuduk 3. Lagi apa lagi? Allah Muhammad. Banyaklah benda-benda yang disebut witir. Sebab apa? Allah suka kepada bilangan-bilangan yang witir. Allah cipta Muhammad. Allah Muhammad langit 7. Allah cipta hari-hari dalam seminggu 7. Dan banyak lagi lah. Nak sebut apa? Banyak benda yang benda-benda yang jenis ganjil tu Allah suka bilangan ganjil. Sebab Allah banyak syariat tu dia bilangan dia ganjil. Syariat banyak. Allah tak apalah. Okey. Allah Muhammad. Jadi Allah, contoh kita melontak jamrah. Lontak di sana kan. Witir. Allah kita melontak tu. Melontak tu bilangan witir juga tu. Allah bilangan ganjil juga. Itu di antara bab-bab ibadah haji pun sa'i berapa kali? 7 witir. Sebab apa? Allah suka tu. Bilangan tu Allah suka. Sebab tu kita zikir 33 kali pas sembahyang. Jumlah tu sebab jumlah Allah suka 33 kali. Adapun 100 kali ke apa ke pun tak apa juga. Allah SWT. Bukan bermakna semua witir Allah suka. Yang tak witir semua Allah benci, tak makna begitu ke. Cuma yang nak kata apa? Kebanyakan benda yang witir tu, benda yang ganjil tu. Benda yang ganjil tu kebanyakan disukai oleh Allah. Adapun benda yang genap, bilangan yang genap pun ada juga disukai oleh Allah Subhanahu, ada juga. No? Ada juga. Okey, apalah. Allah SWT. Jadi kalau kita nak buat satu amal ataupun nak buat apa-apa, Allah SWT, kalau boleh kita utamakan bilangan yang ganjil. Kerana Allah suka bilangan yang ganjil. Okey. Apalah. Jadi Allah SWT. Dan apa maksud kita menghafal Asmaul Husna masuk syurga? Maksud dia, kata ulama ni, ulama syarah, maksud dia siapa yang mengamalkan dia. Maksud hafal tu apa? Mengamalkan. Maksud hadis tu, maksud yahfazuha, maksud menghafalnya ulama syarah. Sebab kalau hafal saja tak semayang, tak masuk syurga kan? Sebab tu ulama meletakkan maksud hafal tu apa? Mengamalkan. Kamu mentauhidkan Allah, kamu beriman Allah dengan sifat-sifat Allah, kamu kenal Allah dengan sifat-sifat yang mulia tu. Laksanakan tuntutan Asmaul Husna maksud dia. Okey, Allah Muhammad. Dan ulama lain berkata, Allah Muhammad, ulama lain sebut Allah Muhammad, kamu membenarkan makna-makna dia. Maksud dia apa? Kamu tak petikai satu pun. Termasuk juga dimaksudkan dengan yahfazuha. Tak ada satu Asmaul Husna pun yang 99 tu kita petikai. Kita kata, oh ni tak betul, tak ada. Semua kita beriman, kita ambil faham dan kita baca dia, kita amal dia. Siapa buat macam ni, masuk syurga. Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hafal, dia amal, dia faham, dia tak petikaikan Asmaul Husna, masuk syurga. Amal sikit tapi penyebab masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pesan bagi kita semua, cubalah kita setiap hari lepas subuh mengamalkan bacaan Asmaul Husna. Ini amalan ulama. Ulama selepas subuh mereka akan baca Asmaul Husna.
Sebab apa? Mudah-mudahan kita terhafal dan kita boleh memahami dengan mendalam makna-makna asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu yang pertama. Yang keduanya, insya-Allah Allah sebelum kita tutup majlis lagi, kita sama-sama munajat, berdoa pada Allah ramai, dan kita pakai aminkan mudah-mudahan menutup daurah malam ni segala hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan doa, insya-Allah saya akan ijazahkan, dan Asmaul Husna ni juga Allah nak bacaan ni saya dapat ijazah daripada guru saya. Di antaranya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Malbu' Banjari Al-Makki. Dan saya dengan rendah hatinya saya mengijazahkan Asmaul Husna. Terima semua. Boleh kita amal. Dia ada sambung. Saya ambil daripada guru saya ambil daripada guru dia, sambung sanad. Tak ada sanad pun boleh. Tapi kalau ada sanad, lebih kuat. Lebih keberkatannya, insya-Allah. Sebab kita ambil dengan guru. Kalau ambil terus di kitab, kurang sikit. Sahabat pun nak amal apa, ditanya Nabi tu, Rasulullah nak buat amal apa? Kita macam mana? Kita kena rujuk. Itu sebaiknya. Okey, Allah. Bahkan amal yang kita diijazahkan, kita buat itu lebih cepat lagi berkesan. Menghasilkan nur, cahaya dan sebagainya. Okey, sebab ilmu ni, amal dalam agama ni kita kena ambil secara bersanad ataupun ijazah. Itu lebih baiklah. Apalah. Takutnya bila tak ada ijazah kadang-kadang tu kita buat jin kacau. So kita buat salah cara. Kalau ada ijazah, insya-Allah jin-jin syaitan dia tak kacau kita. Kenapa kita buat cara betul? Ambil daripada guru. Dia susah nak sesatkan kita. Kenapa? Kita ada panduan kita, guru kita. Allah SWT. Jadi saya hanya menyampaikan pada guru kami lah, menyampaikan untuk sama-sama kita mengamalkan. Okey, insya-Allah kita ijazahkan pula kitab pula, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi saya nak lupa tu, buka dekat hadis Sayyidina Ali tu. Dekat hadis Allah sebelum saya lupa, hadis ke-13. Allah SWT dekat baris 3 terakhir. Yang tu unfud buh baris yang tu. Unfud ala rislika hatta tansila. Unfud itu fi'il amar. Unfud, majulah. Unfud baris buh baris mati baris. Itu ya. Takut nanti kita ada ni apa baris. Unfud. Alif tu dia dhammahkan. Unfud. Allah SWT. Okey, apalah tu. Insya-Allah Allah jumpa dah hadis tu. Apa? Okey, apa? Okey. Allah SWT. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan juga selawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, saya dengan rendah hatinya ijazah hadis-hadis dalam ni dan juga kitab ini saya dapat daripada Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Dr. Al-Muhaddis Syekh Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi Al-Azhari. Saya dengan rendah hatinya, Allah SWT, dengan rendah hatinya dengan ucap bismillahirrahmanirrahim dan selawat Nabi Muhammad SAW, saya mengijazahkan kitab ini dan hadis-hadis dalam kitab ini kepada semua yang hadir. Ajasnakum al-ijazah. Sebut qabilna. Qabilna maksudnya kami terima ijazah. Sekarang kitab ni dah ada sanad, kita dah sambung dah. Hadis ni dah ada sanad. Saya ambil pada guru saya Syekh Dr. Mustafa atas sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ada sanad jazah makin bertambah keberkatan ilmu kita. Dan juga makin bertambah keberkatan hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua. Insya-Allah kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Nas'aluka minal khairi kullih wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan berkat ya Allah, dengan berkat majlis ini ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah.
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami ya Allah, jiran kami ya Allah, dan semua orang yang kami kasihi ya Allah, dan semua orang Islam ya Allah. Ya Allah, jangan kau azab kami disebabkan dosa kami ya Allah. Jangan kau hina kami disebabkan dosa kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan keampunan-Mu ya Allah. Muliakanlah kami dengan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, saat ini saat kami bertaubat padamu ya Allah. Saat kami penuh kesedaran untuk balik padamu ya Allah, untuk rujuk padamu ya Allah, untuk pulang kepadamu ya Allah, untuk minta ampun ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat Engkau terima kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang lalu ya Allah, yang pernah kami buat waktu muda dulu ya Allah, yang pernah kami menyakiti dan juga kami buat maksiat ya Allah. Kau ampunkanlah semuanya ya Allah. Bukakanlah hati orang yang pernah kami buat salah dengan mereka untuk memaafkan kami ya Allah, untuk menghalalkan kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa di waktu zaman kami jahil ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Tambahlah iman pada kami ya Allah. Berilah kami merasai kemanisan iman ya Allah, seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad ya Allah. Kurniakanlah kami keimanan yang sempurna ya Allah. Ya Allah, cintakanlah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami umat yang cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami ini utama di sisi Nabi Muhammad nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Kurniakanlah kami untuk melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Tidak ada satu wajah yang paling indah, yang paling bercahaya, yang paling baik, yang paling elok melainkan wajah Nabi Muhammad ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Masukkanlah juga ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan kau siksa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis kami, majlis ini pandang oleh Engkau dengan rahmat ya Allah. Jadikanlah majlis kami majlis yang menyebabkan Nabi Muhammad gembira dengan kami ya Allah. Jadikanlah majlis kami penyebab Nabi Muhammad gembira dengan kami ya Allah. Jadikanlah majlis kami penyebab Nabi Muhammad rindu dan kasih pada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah sifat-sifat yang buruk ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah sifat-sifat yang Kau benci dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, jangan Kau benci kami ya Allah. Jangan Kau murka kami ya Allah. Ya Allah, saat mana kami akan mati nanti ya Allah, Engkau berilah kami, mudahkanlah kami untuk menyebut La ilaha illallah. Permudahkanlah ya Allah untuk kami menyebut La ilaha illallah. Ada orang yang Kau cegah dia untuk menyebut La ilaha illallah ya Allah. Pada hari itu ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk kami menyebut La ilaha illallah ya Allah. Mati sebagai seorang iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, waktu mana kami sampai ke kubur ya Allah, jangan Kau jadikan kubur kami tempat siksaan ya Allah. Jadikanlah kubur kami tempat nikmat ya Allah, taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan Engkau selamatkanlah juga kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, Ya Hayy Qayyum. Ya Allah, di mahsyar nanti ada manusia yang panas ya Allah dengan matahari yang terik ya Allah. Di mahsyar nanti ada manusia yang berjalan dengan mukanya ya Allah. Ada manusia yang terjatuh dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, di mahsyar nanti Engkau tempatkanlah kami di bawah teduhan naungan-Mu ya Allah, di bawah teduhan arasy-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini cinta kepada para ulama ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat benci kepada ulama ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami cinta kepada para wali-Mu ya Allah. Jadikanlah kami cinta kepada orang soleh ya Allah. Jadikanlah kami cinta pada ilmu ya Allah. Jadikanlah kami cinta pada amal ibadat ya Allah. Jadikanlah kami cinta pada zikir ya Allah. Jadikanlah kami cinta pada Quran ya Allah. Jadikanlah kami cinta kepada selawat pada Nabi Muhammad ya Allah, sehinggalah kami bertemu dengan Kau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada salah dan sebagainya sepanjang kita daurah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Insya-Allah saya hari Khamis ni saya akan balik ke Ustaz. Pakat doa Allah, mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi, balik selamat, dan mudah-mudahan selamat untuk datang pula nanti. Insya-Allah, amin. Tak. Betul ya.
selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam